Jangka kita ada kesempatan bukan jenazah. Mandi, pilih minta berdoa kepada Allah agar kita berpeluang untuk mandikan jika kita berpeluang mandikan jenazah ibu ayah kita. Kenapa? Sebab jika kita yang uruskan mereka, kita akan uruskan dengan lembut. Saya ingat lagi masa sampai tak kepala abang saya, bila kita shampoo tu syukur dengan lembut, saya sebut mak, pegang tangan dia, angkat tangan dia, mak, siram air ke kaki kan, mak tu. Bukan video tu. Manis. Betul. Ada yang rasa. Okay? You know how I feel that time. Jadi, bila kita yang uruskan, puas hati. Sebab kita tengok orang lain yang memandikan orang lain, rasa siap mudah seperti itu kan. Dia beli. Tapi kalau kita mandikan orang kita sayang semua, kita akan buat orang penuh, bersih, kualiti dan emas. Okay? Jadi pelajarilah ilmu dan boleh berkiskan nanti. Jadi saya harap sampai kata ucapan saya, minta fokus, jangan isi dan dengan pengajaran yang Ustaz akan sampaikan nanti. Jelas kan? Okay, sekian 12 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit penghargaan dan terima kasih diucapkan kepada Tuan Al-Haq yang diberikan atas ucapan itu. Buah langsat di tepi busur, mari dibuat di atas tepi. Besar hajat kami menjemput, besar niat di dalam hati. Majlis dengan sukacita mempersilakan Ustaz Muhammad Rafiuddin dari Sadarasi penceramah jemputan kita pada hari ini untuk memberikan ceramah beliau. Terima kasih. Terima kasih pengurusi majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Yang saya hormati Puan Nur Adha binti Ibrahim selaku pengetua SMK Taman Selayang, Puan Azura binti Abdul Rahman penolong kanan petang, guru-guru barisan pentadbir serta para pelajar tingkatan 3 SMK Taman Selayang. Apa khabar semuanya? Alhamdulillah baik. Baik, seperti mana yang telah disusun oleh guru awak, yang mana nak menyusun satu bengkel pengurusan jenazah bersama pelajar-pelajar tingkatan 3 kat sini, akhirnya sampai juga. Seingat Ustaz, program ni dah dirancang sejak bulan 6 ataupun bulan 5, macam tu lamanya kan, tapi ditunda-tunda sampai ke hari ni, ataupun mungkin sebelum tu lagi dah rancang. Jadi inilah perancangan manusia, yang mana kita merancang sesuatu benda, tapi Allah Ta'ala juga merancang dan menghendakkan yang lebih lagi ataupun yang lain. Wa makaru wa makarallah wa Allahu khairun makirin. Kita merancang, Allah juga merancang. Sebaik-baik perancangan adalah perancangan Allah. Ya, manusia ni merancang. Kata Nabi SAW dalam satu hadis, satu ketika Nabi dilihat melukis ambil satu batang kayu, satu batang ranting, Nabi lukis satu garisan panjang dekat atas pasir. Serap Nabi tulis. Kemudian sahabat tengok. Kemudian Nabi tulis satu lagi garisan panjang dekat sebelah tu. Sebelah itu Nabi tulis satu lagi garisan panjang. Maknanya 2 garisan panjang. Kemudian Nabi jalan depan sikit, Nabi pun tulis satu lagi garisan panjang. Yang ketiga. Maknanya ada 3 garis panjang. Nabi tanya pada para sahabat, "Wahai sahabat, kamu tahu tak apa benda yang aku buat ni?" Kata sahabat, "Kami tak tahu ya Rasulullah." Kata Nabi SAW, garis yang pertama ini adalah diri kamu, manusia.
Garis di sebelahnya adalah kematian. Garis yang hujung sekali ini ialah cita-cita kamu, angan-angan kamu, perancangan kamu. Ramai manusia yang bercita-cita merancang sesuatu benda, tetapi benda itu masih jauh dan belum pasti lagi. Tapi amat sedikit manusia yang memikirkan tentang kematian, sedangkan kematian itu dekat dengan dia. Itulah yang Nabi SAW cuba nak kiaskan kepada kita tentang manusia ni tak memikir langsung tentang kematian, sedangkan kematian itu dekat dengan dia. Siapa sangka bahawa kita akan mati bila kita tua nanti? Ataupun siapa sangka kita akan mati lepas ni? Siapa yang berani jamin besok dia ada lagi dekat bumi ni? Tak ada siapa yang boleh bagi jaminan. Sebab boleh jadi lepas ni balik tiba-tiba tak ada kita mati. Boleh jadi malam nanti tiba-tiba besok bangun tak sedar-sedar. Maka kematian ini tidak mengira segala usia tua atau muda, tidak kira harta banyak atau sikit, tidak kira pangkat tinggi atau rendah, tidak kira sehat atau sakit, tidak kira kita bersedia ataupun tidak. Mati ini satu dia syarat dia. Apa dia? Siapa tahu syarat mati? Amal ibadat itu amalan. Syarat kita nak mati ni satu je. Apa dia? Hidup. Ya, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang hidup pasti akan mati. Itu saja syarat mati. Tak ada yang lain. Makna kita hidup, kita dah melepasi syarat wajib mati. Ya, bersediakah kita menghadapinya? Baik. Sebelum adakah kita pergi lebih jauh, tadi pun dah dikenalkan sikit tentang nama ustaz, ataupun orang panggil Ustaz Rafi Zainal. Kalau dekat Facebook, dekat TikTok, orang panggil bukan Ustaz Rafi Zainal, dia panggil Ustaz Undertaker. Bukan sebab main wrestling, tak pernah join mana-mana tournament, choke slam pun tak pernah. Tak pernah lagi try lah. Kalau nak try sekarang boleh kan? Tapi kerana salah satu daripada bidang ustaz ialah Science in Embalming and Undertaker, sains pengawitan dan pengurusan mayat. Pernah pengawitan mayat? Tak pernah kan? Itu tak apalah, kita tak cerita pasal tu. Tapi itulah bidang yang menggelarkan ustaz sebagai Undertaker, Ustaz Undertaker kan. Search lah kat TikTok, follow lah. Yang tak follow pula balik nanti kan. Baik, sebelum kita pergi lebih lanjut, kita kenali dulu NGO di bawah pertubuhan ustaz ni, Skuad Pengurusan Jenazah Malaysia, SPJM. Apakah SPJM tu? SPRM selalu dengar, SPJM tak pernah dengar. Mari kita perkenalan. Ya, baik. Bagaimana? Ni. Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tu paling kuat loh. yang untuk beri rasa. Sebuah pengurusan jenazah bersedia sebagai setiap orang sekolah kerajaan NGO dekat bangsa dan khusus berkhidmat dalam urusan jenazah sama ada dalam keluarga. Pihak SPJM dalam kuasa urusan jenazah ketiga seperti jenazah pokok, FADI, seperti bangsa kebakaran, berkebutuhan COVID-19 dan damai hari.
konsiderasi bahwa kepada wakil seharusnya sebagai sebuah hukum tentang bangsa pada tanggal 2015 diasaskan oleh Ustaz Muhammad Rizal Rashid yang merupakan seorang pendapat bebas yang terlibat dalam jenazah dari 15 tahun. Dari segi yang diberikan sudah sedang melakukan transport terdesak dan tidak keras dan sebagainya. Bertujuan waris yang kurang berkemampuan dalam memberikan urusan jenazah keluarga dan menjadi masyarakat yang berbuat dalam urusan jenazah serta sebagai persediaan awal sebelum terjadinya sebarang kejadian bencana alam. SPJ dalam urusan jenazah atau syariah profesional terbangsa untuk terangkan sudah dari alam sesawa dan SPJ oleh Muhammad. Okey. Itulah live band SPJM. Kita pun ada band juga tau, kan? Baik, pengenalan dalam bentuk visual begitulah ya. Yang mana SPJM ni ada di setiap negeri di seluruh Malaysia ni, di seluruh negara dalam Malaysia ni. Dan kita buka tawaran untuk menjadi sukarelawan. Bukan saja pada orang besar ya. Umur tingkatan 3 ni, sekolah pun boleh. Sebab macam tadi Puan Adha cakap tadi kan, masa dia kecil lagi dia dah uruskan jenazah keluarganya. Dan kita pun tak terkecuali. Dalam ramai-ramai pelajar kat sini, Ustaz nak tanya, siapa kat sini yang dia kematian ayah dan ibu? Ayah dan ibu tak ada? Ada? Ada seorang, dua, kakak belakang tu ada. Yang depan ada, ayah ibu tak ada yang. Baik. Siapa kat sini yang kematian salah seorang, ayah ataupun ibu? Salah seorang kematian. Kenapa? Oh, dia fikir mungkin tadi soalan dia salah seorang ya. Baik. Siapa yang dua-dua tak ada? Mak dan ayah dia tak ada? Ada? Baik. Bermaksud kat sini masih ada ayah dan ibu, dan juga mungkin ada di antaranya yang ada ayah ataupun ada ibu. Betul? Baik. Jadi kita masih ada peluang untuk berbakti kepada orang tua kita. Ya. Dan bakti kita ni bukan hanya waktu hidup kat dunia ni saja, bahkan setelah kematian dia. Tidak pernah terhenti selagi nyawa kita dikandung badan. Dan antara jasa kita terakhir yang kita boleh buat pada mereka sewaktu mereka masih ada kat dunia ini ialah pengurusan jenazah. Pengurusan jenazah. Ya. Bayangkan berlaku kematian pada usia awak yang muda ni, mak ayah awak meninggal. Adakah awak hanya menangis saja di sudut kecil rumah? Ataupun kita hanya melihat saja orang menguruskan jenazah orang tua kita? Ataupun kita sendiri bersama mereka? Mandikan, usap kepala mak kita, berus badan dia dan sebagainya. Kafankan, bukan berus span, yang guna berus kan. Baik. Jadi petang ini kita akan bersama untuk sesi teori dan praktikal. Dalam bab teori ini insya-Allah Ustaz akan kongsikan perkara penting sebab masa kita singkat. Biasa kalau Ustaz berkursus 4 jam. Tapi kita punya masa sampai pukul 6.30, betul? 6.30 ke? 6? 5.30? Oh, ya ke? Tengoklah, kalau Ustaz rasa penat, berhentilah kan? Awak sambunglah sampai habis. Ya? Baik. Kita akan bermula dengan teori, iaitulah 4 perkara ataupun kita akan sentuh di antaranya lah. Ya, 4 topik utama, bagaimana berhadapan dengan orang yang sedang nazak, sakaratul maut. Ya. Yang kedua, bagaimana berhadapan dengan orang yang baru meninggal dunia. Orang baru mati, nak buat apa? Takkan terus angkat dia masuk bilik air mandi, buka shower ke? Tak, dia mesti ada step by step. Yang ketiga, urusan dokumentasi. Penting juga ni, kita ada undang-undang.
Tak bolehlah baru meninggal terus bawa ke masjid nak urus jenazah, nak ke bumi. Ada tidak, dia mesti ada peraturan yang kita perlu ikut. Dan yang keempat, rukun pengurusan jenazah itu sendiri. Baik, nak tanya dalam ramai ini, semua dah tahu kan? Rukun pengurusan jenazah ada 5. Okey, bagus. Niat. Rukun pengurusan jenazah ada berapa? 5. Betul ke 5? Nampak tangan Ustaz buat gini, kata 5. Apa dia yang pertama? Niat. Yang kedua, beri tegak. Kafan, solat dan ke bumi. 4 saja. Jangan nak tambah 5 ke apa. Ya? Baik. Kita terus ke topik yang pertama. Bagaimana berhadapan dengan orang yang sedang nazak? Orang tengah nazak ni. Baik. Kejap lagi waktu praktikal, kita akan buat praktikal yang real. Mandi dan kafan. Ya. Cuma dalam bab mandi nanti kita akan bersama dengan Ustaz. Maknanya peserta lelaki, pelajar lelaki dan perempuan akan tengok demonstrasi. Cuma kalau Ustaz yang buat praktikal, biasa kursus-kursus sebelum ni di masjid ke, di sekolah ke, jabatan kerajaan ke apa ke, kita tak akan menggunakan air. Waktu praktikal mandi tidak guna air. Sebab apa? Kalau kita guna air yang sebenar waktu praktikal nanti, dia akan jadi 2 musibah. Musibah pertama, korang banyak main air. Itu biasa kan? Dia bukan saja pada budak sekolah main air. Pakcik-pakcik yang kat masjid tu pun suka main air. Pasal apa suka main air? Pasal waktu dia nak mandikan jenazah tu bukan jenazah betul, kawan dia. Time tu lah dia, nanti kau. Kita tak mula lagi, dia dah cuah dah muka kawan tu. Jadi kita tidak guna air. Ya. Musibah yang kedua, kalau kita guna air, kebiasaannya yang jadi model tu nanti balik rumah mesti demam panas. Pasal apa demam panas? Bukan sebab badi mayat tapi kerana kesejukan yang melampau. Mandi lama sangat. Kenapa mandi lama sangat? Pasal waktu praktikal tu lah korang banyak soalan. Ustaz, kenapa air tu? Kenapa banyak air ni? Kenapa campur air ni? Lagi banyak soalan, lagi lama kawan tu kena mandi. Jadi kita tidak gunakan air, hanya simulasi. Cara pusing mayat ke kanan, cara pusing ke kiri, cara kita nak istinjak dia, cara kita nak kuat lentang dia. Pandailah dia. Kita akan tengok skill nanti. Dalam bab yang kedua nanti, tentang kafan. Bab kafan ini kita akan pilih salah seorang, ataupun mungkin ada dipilih. Jadi yang terpilih dah. Bagus. Kalau boleh volunteer. Sebab siapa yang jadi peserta atau model untuk kafan nanti, dia akan dapat 5 kelebihan. Pertama, dia akan dapat satu pengalaman yang orang lain tak pernah dapat lagi. Kalau orang action, aku pernah main game lah dekat mana, Genting Highland contohnya. Aku pun pernah, orang lain pun pernah. Aku pernah naik flight lah, pergi mana? Pergi keluar negara. Orang lain pun pernah. Makna kata apa yang kita buat kat dunia ni semua orang boleh challenge. Tapi aku pernah kena kafan. Kau pernah? Tak pernah. Jadi kita dah win kat situ kan? Yang kedua, siapa yang kena kafan nanti, insya-Allah akan terbitlah keinsafan dalam jiwa dia. Dalam kain kafan tu dia diam, menitik air mata dia. Kenapa ni? Insaf ke? Tak, panas kan? Mudah-mudahan insaflah dia ya. Yang ketiga, siapa yang jadi model nanti, ni satu perkara yang penting juga. Bila dia jadi model, dia akan lupalah saya apa yang ketiga. Baik. Suruh kawan dia ambil gambar dia. Cikgu ke ambil gambar, buat video sikit cantik, post dekat TikTok. FYP tau. Buat lagu sedih-sedih sikit. Ya. Itu dia kelebihan yang ketiga lah. Dan yang keempat, dia 4 je bukan 5. Yang keempat,
Yang keempat ni Ustaz rahsiakan, apakah dia akan dapat? Tu nantilah kita cerita di ujung-ujung nanti. Baik. Itu antara topik lah. Jadi siapa yang nak jadi bakal jenazah dipersilakan. Ya. Saya nak berebut-rebut nanti kan. Tak apa, semua akan mati. Baik. Yang pertama, perkara pertama yang perlu kita buat ketika berhadapan dengan orang yang sedang nazak. Yes, ajarkan kalimah syahadah, talqinkan la ilaha illallah. Kata Nabi SAW, lakinu mautakum la ilaha illallah. Ajarkan pada orang yang nak mati ni la ilaha illallah. Kita nak ajar orang nak mati ni, dia bukan ajar macam kita tengok dalam drama Melayu tau. Awak tengok cerita TV pukul 7 tu, drama Melayu kau, tengok cerita Rama tu, sinetron Indonesia tu, asal orang nak mati mesti dia mengajar mengucap panjang. Pak, ikut saya Pak. Asyhadu an la ilaha illallah. Ikut saya Pak. Yang heran tengah nazak pun dia boleh ikut. Asyhadu an la ilaha illallah. Orang tak sempat ajar lagi, dia sambung wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nak menunjukkan husnul khotimah, siap jari macam ni. Ini semua pembongak kan? Mana ada orang nak mati mengucap panjang, melainkan dalam filem atau drama Melayu je kan? Ya. Nak sebut kalimah Allah pun bukan perkara yang mudah, susah ya. Jadi jangan kita ajar mengucap panjang, pendek saja Nabi ajar la ilaha illallah. Nak sebut la ilaha illallah ni, dia jangan terlalu laju, jangan terlalu perlahan sangat, slow sangat pun tak boleh. Dia orang tengah nazak ni, dia pun, bang ikut saya bang, la ilaha illallah. Itu azan. Jangan buat hal. Ya. Silap-silap tengah nazak tu dia lempang gitu. Cepat sikit. Jangan gitu maksud dia. Slow-slow kan. Dan jangan terlalu laju juga. Laju pun tak boleh. Ramai-ramai berkumpul. Afdal zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Tak boleh. Dia tak boleh laju, tak boleh perlahan. Sederhana. La ilaha illallah. Cuba ikut. La ilaha illallah. Kita bisikkan dia sehinggalah dia dapat sebut. Jangan kita paksa dia kan. Dia dah dapat sebut sekali, kita dengar, cukup. Dah sebut dah alhamdulillah. Biarkan dia pergi dengan tenang. Jangan kita paksa dia. Dah sebut dah ulang lagi, buat lagi. Nak ambil tasbih ni. Jangan. Sekali cukup. Kecuali jangan ada ucapan lain setelah itu. Kata Nabi, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa akhir kalam, perkataan terakhir, dia sempat ucap kalimah la ilaha illallah, masuk ke dalam syurga. Maka kita pastikan kalimah tu kalimah terakhir. Jangan lepas kita dah ajar dia la ilaha illallah, dia dapat sebut, kita berkata nak air, nak itu tak boleh. Ya, dia kena ulang balik. Ya. Baik, pertama kita kena pegang kalimah ni sehingga dia dapat ucap. Sekiranya dia tak dapat ucap, minta isyarat. Mulut dia dah kelu, lidah dia, mata dia dah tutup kan, tapi dia masih bernyawa la ilaha illallah, dia tak ada reaksi, suara tak keluar. Maka minta isyarat pada dia supaya dia dapat kalimah ni. Kata kat dia, bang, kalau dapat kalimah ni, dengar kalimah ni, cuba gerakkan jari. La ilaha illallah, dia bergerak. Maknanya dia pegang kalimah tu, cukuplah. Ataupun gerakkan mata ke, gerakkan lidah ke, isyarat saja. Allah, sebut Allah, kata kat dia. Sehingga dia boleh bagi syarat ataupun kalimah tu, walaupun Allah sahaja. Cukuplah tu, itu kemampuan dia. Ya. Baik, yang kedua, baca, boleh baca? Cuba sikit. Ya. Bacakan mana-mana surah dari Al-Quran di sisi pesakit. Baca apa-apa surah. Saya tahu Qul Huwallahu je, baca. Saya tahu Al-Fatihah saja, baca. Kerana Nabi sebut Al-Quranu syifa, Quran itu ialah penawar, penyembuh. Baca je surah apa yang kamu tahu pada orang yang sedang sakit.
Namun ada surah yang disarankan oleh ulama, antaranya sebagaimana surah Yasin kita bacakan pada orang yang hampir meninggal dunia, surah Ar-Ra'd kita bacakan juga, dan juga sebagaimana ketika Rasulullah dalam keadaan sakit, Nabi dalam keadaan nazak waktu tu, Aisyah radhiyallahu anha isteri Nabi membacakan qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas, al-falaq dan an-nas. Tahu tak surah tu? Makna surah tu pun kita boleh baca pada orang yang nazak. Kita bacalah. Ya. Yang ketiga, tunaikan apa jua hajat pesakit. Jika dia dahaga, maka wajib masukkan air ke dalam mulutnya. Dia haus, nak air, bagi dia air. Dia nak makan, bagi dia makan. Dia tengah nazak ni. Dan sekiranya tak mampu, kita tak mampu nak bagi, tak mampu nak tunaikan hajat dia, maka kita pun cakaplah dengan baik bahawa minta maaf, saya tak mampu nak sediakan. Yelah, bukan kita tahu dia nak apa. Tengah nazak pukul 3 pagi. Nak apa bang, nak apa? Nak air. Kita mau bawa lah air, nak air. Tak nak air kosong pun tak ada. Fresh orange. Tak nak fresh orange. Nak air apa? Tea life. You punya action lah. Tea life, mana ada tea life 24 jam? Kita dah. Air lain boleh tak? Starbucks tak nak tea life. Kita dah. Nak juga tea life kan. Contoh lah, bukan nak promote air tu kan. Lepas tu kita pun dah pening kepala. Mana aku nak cari time-time malam ni kan. Kau ni berapa lah minta kan. Mati-mati je lah. Sabar. Orang yang sakit ni kita kena banyak bersabar bang. Kita jaga orang sakit ni, kita kena banyak bersabar. Kadang-kadang orang yang jaga sakit ni lagi sakit daripada orang sakit. Betul, penat. Ya, nanti kalau satu hari nanti mak ayah awak jatuh sakit, awak jaga dia, memang sakit. Memang kita penat. Kadang-kadang kita rasa macam tak ikhlas jaga dia. Banyakkan bersabar, kerana kesabaran itu adalah kedudukan yang paling tinggi sekali. Cukup besar orang yang bersabar ni, cukup besar pahalanya. Ya, maka tinggi kesabaran. Pesan kat dia, minta maaf lah, kedai tu tutup, besok pukul 10 pagi baru dia buka. Pukul 10 pagi, dia nak lagi, belilah. Belilah, letaklah topping macam-macam, bubble lah, pearl lah, apa-apalah mana topping awak letak tu. Elok-elok harga dia dah RM7-8 jadi RM30. Baik sangat topping. Nah, minum. Orang tengah sakit kadang-kadang selera dia mati. Minum sikit, dah tak nak dah. Menyirap darah kita. Aku dah beli, kau tak nak minum pula. Kau minum lah. Sabar bang, sabar. Kalau dia tak nak minum, kita bedal lah itu. Apa masalah? Kan? Makna kata bahawa selagi mampu tunaikan. Jika tak mampu, kita sabar. Kita pujuk dia, kita cakap yang baik-baik. Maka orang yang sedang sakit ni, kadang-kadang dia minta hajat, tunaikan. Jika tidak, syaitan yang akan tunaikan hajat dia. Syaitan menggoda dia dengan mengumpan apa yang dia nak tu untuk ikut dia kepada kufur. Syaitan akan menyamar. Nak air? Air apa? Dia tengok siapa ni? Dah lupa ke? Ni nenek lah. Nenek ke dalam meninggal? Nenek datang daripada syurga, kata dia. Syaitan ni. Nenek saya haus. Nah, tea life. Bukan saja tea life, coffee life semua ada. Nak kan? Tapi kau kena ikut nenek, kita keluar daripada Islam, kita masuk agama Yahudi, misalnya. Dia akan cuba pujuk-pujuk. Orang yang lemah iman ni, orang yang tidak ada amalan hidup dia, mudah tergoda. Dan akhirnya kata, baiklah saya ikut nenek. Maka jatuh kufurlah dia. Wa yazubillah min zalim. Nak ke mati dalam keadaan kufur? Begitu juga kita. Pastikan mak ayah kita tidak kufur di hujung usia kita. Ujung usia dia, jangan sampai dia kembali ataupun dia kufur kepada Allah Ta'ala. Ya, baik. Dan seterusnya, topik yang kedua, bagaimana berhadapan dengan orang yang baru meninggal dunia. Orang yang baru meninggal dunia, apa kita nak ucap? Alhamdulillah. Takziah. Ucap inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah dia bagi. وَبَشِّرُ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Beri kabar gembira pada orang yang sabar bila mana ditimpakan ujian musibah padanya, maka mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Daripada Allah kita datang, pada Allah kita kembali. Ini ucapan dia.
Ya, innalillah ni bukan pada orang mati saja. Siapa lagi kita boleh ucap? Orang yang sakit, kemalangan, ke musibah apa saja, kehilangan, kekecewaan, pengkhianatan, putus cinta. Boleh. Innalillahi wa rajiun. Kenapa? Siapa meninggal? Aku baru putus cinta. Tak apalah, musibah kat dia kan. Baik. Dan innalillahi ini juga bukan pada orang Islam saja. Tiba-tiba dapat surat khabar kan, baca, Ar-Ramasami meninggal dunia, contohlah kan. Siapa pula Ar-Ramasami ni? Kita pun komen dekat Facebook, RIP, RIP, semua nak RIP kan. Apa benda RIP tu? Rest in peace. Berehatlah kau dengan tenang. Orang kafir, orang yang tak beriman, dia berehat dengan tenang ke nanti bila mati? Bolehkah kita doakan dia? Tak boleh. Maka RIP ni kita tak boleh ucap. Mereka, sesama mereka boleh ucap. Kalau mereka nak ucap pada orang Islam, rest in peace pun tak ada masalah. Tu mereka. Kita orang Islam, sama ada kematian orang Islam ke, kematian orang kafir ke, tetap innalillah wa inna ilaihi raji'un. Tak boleh kita cakap begitu, tak boleh doakan dia. Kita pergi kawan kita, mak dia baru meninggal kan. Sami, sabar ya. Kita doakan mudah-mudahan mak kamu masuk syurga. Tak boleh. Boleh kau macam tu? Pernah berlaku di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bapa saudaranya. Siapa bapa saudara Nabi? Abu Talib. Ketika Abu Talib dalam keadaan sakarat, nak mati ni, dalam keadaan nazak ni, Nabi pun pujuk dia, pakcik ikutlah saya pakcik masuk Islam, ucaplah la ilaha illallah. Ketika itu Abu Jahal pun ada. Dia kata, wahai Abu Talib, jangan kau ikut cakap Muhammad ni tak betul. Kau kena ikut cakap, kau kena kekal dengan agama kita. Akhirnya Abu Talib pun terpengaruh dan dia kata, wahai Muhammad, aku kekal dengan agama nenek moyang kita. Maka matilah Abu Talib dalam keadaan kufur. Lalu Nabi sedih tak? Sedih sebab dia jaga Nabi daripada kecil. Tiba-tiba dia mati tanpa iman. Lalu Nabi sedih, Nabi kata, wahai pakcik dia dah meninggal dah. Wahai pakcik, aku berjanji doa pada Allah supaya Allah ampunkan dosa-dosa pakcik. Dia kata begitu. Maka Allah pun tegur. Tegur macam mana? Melalui Jibril AS datanglah surah Taubah ayat 113 yang menyebut tidak boleh mana-mana Nabi dan orang beriman mendoakan kepada orang musyrik, sekalipun orang musyrik itu kaum keluarganya sendiri. Sesudah nyata orang musyrik itu tempatnya di neraka. Maka Nabi pun tidak berdoa kepada pakciknya. Dan kalau Nabi pun tak berdoa, kita pun juga tak boleh berdoa pada orang bukan Islam yang dah mati. Tak boleh. Boleh tak kita pergi ziarah dia? Boleh. Ziarah boleh. Doa tidak boleh. Ikut amalan dia lagi tak boleh. Nak ambil colok ni, pakai colok. Colok gini tau. Kita pun buat saja. Tak boleh, jangan buat. Datang tengok. Okey, dah. Baliklah. Takziah ya. My condolences. Contoh kan. Cakaplah kan. Cakap saja ucapan takziah dan sebagainya. Baik. Okey. Kemudian orang yang baru mati ni kadang-kadang mata dia terbeliak. Terbeliak. Okey. Terbeliak. Siapa nama bang? Amir. Okey, mai Amir Aziz. Amir, pilih satu orang nama yang bertuah. Haziq Aikal. Nama awak Amir Haziq. Tu Haziq Aikal. Eloklah tu, Amir Haziq Aikal. Sekali kan. Sini. Sementas ni apa? Nama sekolah. Oh, ingat nama awak. Mai. Okey, katakanlah Haziq, dua-dua Haziq kan? Haziq dengan Haziq. Okey, katakanlah Haziq ni hidup, yang ni baru meninggal. Katakan. Contoh dan dekat sikit. Okey, sini. Meh, siapa yang meninggal tadi? Saya. Oh, dia. Saya. Dia boleh cakap saya. Okey, dia meninggal dalam keadaan mata dia terbuka. Buka mata. Macam mana Haziq nak tutup mata Haziq ni? Wah. Cute macam tu je. Semudah ABC. Tutup gitu je. Kalau mudah begitu senanglah kan. Kalau misalnya kata dah tutup tapi terbuka balik,
Macam mana nak buat? Depan tu dah tulis lah kan. Apa boleh kita buat? Pertama, kalau mata dia susah nak tutup, kita gunakan minyak. Cari minyak untuk urut mata dia. Cek minyak apa yang ada sini. Ada? Minyak kapak ke ada? Selalu ada minyak kat dalam ni kan? Tak ada pula kan? Jangan guna minyak cakapak. Terkebil-kebil mata mayat nanti. Pedih kan? Yes. Bagus. Guna minyak masak. Kok Umar ada minyak masak tak? Minyak masak tu kan dia minyak kelapa sawit tu kan. Urutkan dia sikit. Ingat minyak masak tu yang belum guna tau. Jangan yang korang dah masak ikan keli semalam. Ada lagi baki kat kuali tu. Ambil kat kuali pun. Naik sekedak dia. Datang kucing jilat. Guna minyak yang baru. Urut mata dia dengan minyak tu. Apa saja minyak pun boleh. Yang penting yang logik lah. Jangan guna minyak petrol, minyak hitam. Jangan ya? Minyak gamat pun tak boleh. Minyak gamat boleh lah urut kan. Baik, sehinggalah tertutup rapat. Seandainya tak tutup rapat, macam mana nak buat? Yang kedua, tu belakang tu baca. Gunakan batu kerikil tepi jalan dulu. Tahu batu kerikil? Batu kecil-kecil tu kan. Ambil batu-batu tu, bersihkan batu tu, confirmkan tu batu. Ada kes dia ingat batu, dia letak kat mata cair, kayak kucing punya. Pastikan confirm tu batu. Batu ni dia batu tu. Letak dekat kelopak mata dia. Ingat batu kecil. Kalau tak jumpa batu kerikil, jangan sekali-kali guna bata. Sebelah rumah tu ada buat rumah kan? Ada lebih tak bata dia? Bata dia, petak dia. Jangan kita naya mayat begitu. Seandainya batu tak jumpa, time ni lah tak jumpa batu, selalu bersepah je tepi jalan. Guna duit shilling, raba poket-poket. Jumpa shilling 50 sen yang besar tu. Kan? Letak kat mana? Letak je lah. Tutup mata dia. Kat atas mata dia, tutup kiri dan kanan dia. Biar dia tertutup rapat. Ingat duit shilling 50 sen ya, jangan awak letak RM50 pula. Tepek sini, tepek sini. Tak jadi. Duit ini tujuannya nak tutup mata mayat saja, tapi jangan lama. Takut terlupa. Dia dah letak duit kat kawan tu, kemudian tutup mata, tutup kain kat muka mayat, dia terlupa. Pergilah ke dapur buat air ke, balas WhatsApp ke, layan tetamu datang tetamu, jiran-jiran datang nak tengok arwah ni. Arwah ni baik, cukup kuat, bersedekah. Saya nak tengok muka dia boleh? Boleh, tengoklah. Dia selak je kain, astagfirullah, mata duitan. Kecoh satu taman sayang. Keluar mastika. Muayat keluar mata duit kan. Maka kita kena pastikan sebelum jiran datang, alihkan duit tadi. Ya? Baik. Kemudian, sekiranya duit tu tak jadi juga, mata terbuka lagi macam ni, macam mana nak buat? Guna selotip kertas, pita pelekat kertas tu. Selotip kertas tu. Orang panggil apa tu? Selotip lah kan? Yang koyakkan aja guna tangan, tampal tu. Sebab apa kita guna kertas punya? Senang tanggal. Gam dia tak kuat. Janganlah guna double tape. Dia lekat tapi tak boleh buka. Tersiat kulit mayat tu. Jangan ya. Sikit saja. Kalau orang bukan Islam, dia bukan guna selotip, dia guna gam gajah. Gam muhu, buat titik. Memang tak terbuka selamanya. Kita guna selotip. Letak daripada kelopak mata dia, tarik sampai ke sini. Begitu ya. Biarkan saja. Baik, sekiranya guna selotip pun tak boleh, masa nak mandi kena buka, terbuka lagi mata dia. Masa kafan tu ambil kain atau kapas, tutup saja mata dia. Memang mata dia begitu. Ya. Pernah berlaku ya zaman okey, terima kasih. Siapa nama tadi? Haziq dan Haziq. Kembar ke? Tak antara lebih kurang muka. Baik. Pernah berlaku di zaman Rasulullah ketika Abu Salamah meninggal dunia, sahabat Nabi. Abu Salamah radhiyallahu anhu meninggal dunia. Ketika dia meninggal, mata dia terbuka. Maka bila orang tengok mata dia terbuka, orang pun berkatalah, kenapa mata dia gitu Macam itulah macam kita kan. Tengok pelik sikit, kenapa mata dia terbuka Ni mesti ada benda-benda tak elok ni kan. Kenapa lidah terjelir kenapa kaki dia bengkok Orang suka bercerita tentang mayat yang dah mati. Dia tengok mayat, dia pun bercerita.
Maka Nabi ketika itu datang masuk dan Nabi pun melihat matanya terbuka, lalu Nabi pun tutupkan mata dia. Kemudian Nabi kata, sesungguhnya orang yang mati itu rohnya keluar dan mata mengiringi pemergian roh. Maka mata dia akan ikut rohnya pergi. Sebab itulah mata dia terbuka, pandang ke atas ke apa. Ya? Kalau awak tengok orang mati pandang ke atas, jangan awak pandang atas tu. Apa dia pandang tu kan? Jangan ya. Itu memang fitrah kita. Biasanya lepas solat jenazah, kadang-kadang imam cakap, apa kita nak saksikan pada mayat ini? Kita jawab, baik. Apa kita nak kata pada mayat ini? Baik, kan? Dia kias kepada situlah. Nabi kata ucap yang baik-baik kepada mayat, kerana ketika ini malaikat doakan dia. Jangan kita cakap pula, tak baik, ni yang paling jahat sekali kat sekolah ni. Jangan. Itu boleh jadi fitnah ataupun umpatan, ya. Jawab yang baik-baik saja. Baik. Kemudian yang ketiga, sumbat kapas ke dalam 2 lubang hidung dan telinga jenazah. Tengok gambar tu. Sumbat kapas ke hidung dan telinga ni dalam keadaan sekadar yang boleh. Ya? Ada orang tu bukan sekadar yang boleh, selagi boleh. Dia sumbat, boleh lagi ni. Boleh lagi ni. Boleh lagi ni. Kembang hidung mayat tu. Bila ustaz nak mandikan jenazah, nak tengok jenazah tu, apa kembang hidung dia ni? Tarik kapas tu, la ilaha illallah, dia tekak ni, dia bersumbat. Jangan seksa mayat, jangan. Tujuan kita letak kapas kat hidung dan telinga untuk apa? Untuk mengelakkan cecair, darah ke apa keluar mengalir. Yang kedua, untuk mengelakkan binatang masuk, kucing, anjing. Dia ke binatang? Serangga. Kena betulkan tu kan. Jangan binatang. Lalat ke, ulat ke, nyamuk ke apa ke kan. Dia nampak ada terowong kat sini, dia masuk kan. Jadi kita kena tutup blok supaya serangga kecil tak dapat masuk melaluinya. Tutup ya. Itu penting. Yang keempat, keluarkan gigi palsu dan tutup mulut jenazah. Kalau arwah tu ada gigi palsu, yang kita memang tahu dia pakai gigi palsu. Contohnya arwah nenek kita, dia dah meninggal, nenek pakai gigi palsu kan? Mana tahu? Tiap-tiap malam dengar nenek cabut, letak dalam cawan, kelekang. Besok pagi nenek ambil balik, pakai balik. Kita tengok air apa ni minum. Gigi palsu yang keluar masuk ni, ketika mayat baru mati, kita kena cepat keluarkan. Kalau tak keluarkan, gigi tu elok kat sini, dia melurut ke tekak ni. Apa pula ada gigi kat sini ni? Kan? Dia tersekat. Sebelum dia tercekik, dia tertelan, maka keluarkan segera. Kecuali gigi palsu yang dah ditanam dalam gusi. Jangan korang pandai-pandai minta pelayar pula. Ustaz cakap gigi palsu tak boleh. Minta pelayar, bismillah. Tak kabut. Ya Allah, gigi betul, tersilap. Ya mimpu. Kalau tak boleh cabut, jangan cabut. Jangan paksa. Dah dia lekat kat situ, biar sajalah. Jangan kacau dia. Termasuk yang pakai besi kat gigi tu. Apa nama tu? Braces kan, gigi kan, berpagar tu kan. Jangan pandai-pandai kita minta screwdriver ke. Minta screwdriver, berdarah mulut mayat tu. Tak apa, yang penting kita selesaikan mayat ni. Jangan seksa dia. Tak boleh cabut, jangan cabut. Ya. Begitu juga hal-hal yang lain. Kalau arwah tu pakai rambut, warna rambut dia, dye rambut dia kan, warna merah, hijau, kuning, traffic light kan. Kita nak bersihkan rambut dia, tak boleh. Macam-macam cara dah, tak boleh. Apa cara kita nak buat? Yes, kita botakkan dia. Boleh ke? Jangan bang. Boleh laju aja. Jangan potong rambut jenazah, jangan gunting rambut dia. Haram kita menyeksa mayat. Habis tak boleh hilang macam mana? Biar, jangan kita seksa dia. Nak buat macam mana, itu je kemampuan dia. Biar je lah. Kalau dia ada tatu, kalau dia ada tatu kat badan dia ke, gambar naga besar-besar, gambar monyet ke, gambar salib sekalipun, salib. Tapi dia orang Islam.
Mungkin waktu dia kafir dulu, sebelum masuk Islam, dia bersalib. Macam mana? Kita nak buang ke tak? Ambil pisau sagat. Tahu pisau sagat? Jangan buat macam tu, ya. Jangan. Biarkan sahaja. Itulah bahagian dia. Apa kita nak mandi macam mana ni? Air tak rata. Tak apa, ratakan air je. Nak kena tayamum ke? Tak payah tayamum. Mandi je, ratakan air, selesai, kafan, siap. Itu je yang kita boleh buat. Bukannya kita nak menyakiti mayat ataupun kita sengaja buat macam tu. Memang keadaan dia begitu. Ikut kemampuan jenazah. Baik. Kemudian balik kepada tadi. Ambil kain, panjang sikit kain. Macam tudung bawal ke, serban ke. Ikat daripada bawah dagu ni naik ke atas. Ikat. Tujuannya nak tutup mulut mayat. Ya. Ikatan tu dinamakan ikatan pocong. Wow. Ikatan yang di muka mayat ini nama dia ikatan pocong. Dapat pada orang Melayu panggil hantu pocong. Bukan sekadar hantu pocong, bahkan bandar pun dipucongkan. Bukan sekadar bandar, pada pucong, Fedah pucong, Bukit pucong, pucong Perdana, pucong Jaya. Macam-macam pucong. Asal perkataan pucong tu ialah ikatan pucong tadi. Okey, ni dia. Baik, kemudian yang kelima, tukar pakaian mayat dengan pakaian yang bersih dan mudah tanggal. Kita nak buka wajah macam berminat, mohon. Siapa nama tadi? Muzaffar. Masya-Allah Muzaffar. Pilih, petik satu nama. Apa cerita kat awak? Nama siapa? Darmish. Mari sini. Masya-Allah. Okey, sebab dia pilih awak kan, mari sini. Okey, pandai depan Muzaffar. Katakanlah Muzaffar pula yang mati. Okay. Macam mana Darwish ke apa? Darwish. Macam mana Darwish nak buka baju Muzaffar? Cuba contoh macam mana? Okey, lepas tu buka butang, lepas tu macam mana buka baju dia? Tangan dia macam mana? Tangan dia macam ni ke tak? Macam mana tangan dia? Tangan dia ke atas. Mestilah ke atas kan? Kenapa nak buka tangan ke atas? Senang nak buka. Boleh ke kita buka baju dalam keadaan tangan dia begini? Tak boleh kan? Jadi kalau orang baru meninggal, badan dia lembut. Lembut lagi apa pusing? Pandang depan. Malu Ada makwa Kalau tangan dia lembut, kita senang nak buka. Tapi kalau dah lama, mayat akan mula keras. Bila dia keras, susah kita nak buka. Jadi kena guna apa? Gunting. Takut. Kedai. Kerja kain gunting. Jadi sayanglah baju tu boleh guna kan. T-shirt ni boleh jual kat bandar lagi kan. Jadi kita kena baru je meninggal terus buka baju dia. Boleh try sekarang? Okey, duduk. Masih. Okey. Jadi nak kata kepada awak, orang yang baru meninggal badan dia lembut, maka segera kita buka baju dia, seluar dia, bersihkan. Kalau ada najis, dia pakai pampers ke apa ke, pakai. Yang orang tua kadang-kadang pakai pampers kan, keluarkan. Luka-luka dia bersihkan. Kemudian tutup aurat dia dengan kain yang tebal. Kain pelikat kalau selai tak cukup, letak 2-3 helai ya. Bila ustaz datang nak tengok jenazah, buka saja kat muka dia, nampak rambut dia mengerbang gitu. Kenapa tak tutup rambut dia ni? Tak apalah ustaz, arwah ni dulu free hair. Semua kena rambut dia. Dia hidup ketika begitu, waktu tu itu terpulang pada dia. Urusan dia dengan Allah. Bila dia mati, kewajipan kita untuk tutup, fardu kifayah. Kalau kita tak tutup, kita yang menanggung dosa je. Ya? Baik. Kemudian yang keenam, kiamkan tangan dan ikat sendi-sendi jenazah. Kiamkan tangan dan ikat sendi-sendi jenazah. Di sini bang. Wah, saya minat je dia. Apa nama? Azim. Okey Azim Okey Azim. Okey, hari ni ustaz nak petik nama. Siapa kat sini nama Syahril? Syahrul? Ada Syahrul? Tak datang pula kan. Siapa nama yang nama dia pelik sikit tadi? Siapa? Izzah. Mana Izzah? Mana Izzah? Ambil sini Izzah. Pelik ke nama dia?
Nama apa? Iza. Iza Okey, Iza. Macam ni. Tadi Hazim. Iza. Hazim dah meninggal. Macam mana awak nak kiamkan tangan dia? Nah, kiam tu je dah. Okey, bagus. Kemudian kita kena luruskan kaki dia. Lurus kaki dia. Lurus. Dia tak boleh lurus. Dia dah meninggal, saya nak luruskan. Dan juga 2 ibu jari kaki. Ingat ya, 3 ikatan kita kena buat pada mayat. Pertama, ikat dekat lengan dia ni. Ikat dekat tangan dia ni supaya tak jatuh. Kedua, ikat dekat bahagian lutut dia. Yang ketiga, ikat bahagian ibu jari kaki dia tu rapatkan supaya boleh tegak macam itu. Kenapa kita nak buat macam tu? Untuk mengelakkan apa? Tak bergerak. Untuk mengelakkan mayat lari. Tak bergerak. Tak ada orang ikat lari kan. Sebab apa? Tak nak kasi mayat bergerak. Bukan tak ada kasi mayat bergerak. Kenapa? Mayat tak bergerak pun. Untuk mengelakkan mayat itu dia mengeras dalam posisi yang tidak cantik. Contohlah dia meninggal dalam keadaan, tak malah ada mayat kadang-kadang kaki dia terbuka macam ni. Terkangkang. Jadi bila kita nak tutup susah. Pasal dia dah keras. Bermacam-macam jenis jenazah yang kat luar tu kita akan jumpa kalau kita terlibat dalam pengurusan jenazah. Ya? Duduk dulu. Masih. Antaranya apa? Ustaz pernah jumpa mayat yang tangan dia lurus begini. Normal lah tu. Orang meninggal kadang-kadang tangan lurus macam ni. Umurnya 90, orang tua. Bila kita nak lurus, nak kiamkan, tak dapat. Masa tu anak dia ada 4 orang anak dia lelaki. Anak dia lelaki 4 orang. Ustaz tanya pada anak dia, pukul berapa abah meninggal? Malam tadi dalam pukul 11. Ni dah pukul 7 pagi. Pukul 8 lah masa tu. Kenapa tak clearkan mayat ni? Baju pun baju semalam lagi. Baju t-shirt, kain plekat lagi dia pakai. Ada pampers lagi. Dia tak tanggal lagi. Kami tak tahulah Ustaz. Ustaz uruskanlah, kata dia. Okey, tak apalah. Dah bersihkan najis dia semua. Kita buka baju dia semua. Terpaksa gunting lah pasal dia keras. Bila nak kiamkan tangan dia, tak dapat. Pasal dia dah cramp kat situ. Dah beku, freeze kan? Dah keras. Darah dah beku. Jadi Ustaz urut, tak boleh. Kalau paksakan takut patah orang tua kan. Jadi Ustaz pun kata pada anak-anak dia, begini bang, saya tak dapat nak kiamkan tangan arwah abah ni. Jadi saya terpaksa luruskan tangan dia. Buatlah Ustaz, apa yang terbaik bagi Ustaz, baiklah bagi kami, kata anak dia. Salah seorang anak dia macam tak puas hati. Ustaz, saya nak ayah saya begini, boleh tak? Saya tak boleh buat, saya kata. Tak apa, saya boleh buat. Saya pernah ikut kursus, Ustaz tu kata sapu minyak bagi lembut sendi-sendi dia. Oh, abang dah belajar dah kursus jenazah? Dah. Kenapa tak buat? Terlupa. Itu biasa. Ilmu dah ada, lupa pada waktunya. Itu biasa. Dah. Okeylah, buatlah. Dia pun cuba ambil minyak, dia sapu, dia cuba, tak dapat. Sekali, 2 kali. Ustaz pesan kat dia, bang, kalau tak dapat jangan paksa ya. Saya takut nanti lain jadi. Boleh Ustaz, boleh, kata dia. Dia try lagi, kali keempat, tam! Terdengar bunyi patah. Longgar tangan bapak dia. Semua tergamam. Tengok muka masing-masing merah padam. Ketika itulah abangnya bertanya, Ustaz, patah ke tu? Tanya aku pula. Tanyalah adik dia kan. Dia tanya begitu pula kan. Waktu tengok muka merah padam, muka adik dia yang buat tu muka pucat. Lagi pucat daripada roh bapak dia. Menggigil begini kan, takut. Abang dia panggil lagi, Ustaz, patah ke tu? Ya Allah, dia tanya pula kita soalan kebat. Kita kena fikir pula macam-macam kaedah fiqh, tafsir Quran, ulum hadis semua. Benda aku nak jawab ni, ya Allah. Tengok dalam keadaan kalut macam tu, Ustaz pun buat pegang-pegang tangan dia. Pegang tangan arwah tu. Okey bang, beginilah. Tak patah pun. Tak patah. Tadi dengar bunyi kram. Patah kan tu? Tak bang, sabar-sabar. Itu bukan bunyi patah. Kadang-kadang otot kita lengoh. Pram. Bunyi otot. Pram. Ya ke Ustaz? Ya. Dah tak payah kita cerita pasal ni lagi. Kita buat ikut kemampuan jenazah. Saya cuba nak kawal situasi. Rupanya abang dia tak puas hati. Dia pandang adik dia, nasib baik tak patah. Kalau patah, aku patahkan tangan kau. Garang abang dia.
Dalam hati kecil saya berkata, nasib baik aku tipu. Memang patah pun. Sampai ke hari ini dia tak tahu cerita sebenar. Kalau dia tahu, saya tahu nak cari siapa. Kan? Ni mesti saya mikir selayang beritahu ni. Ya. Baik, nak cerita bahawa mayat di luar kadang-kadang bermacam keadaan. Ada yang lurus, ada yang kadang-kadang tangan dia begini. Ada mayat tangan begini Dia tidur malam-malam agaknya tengah layan TV, Netflix ke apa kan. Bila nak turunkan tangan dia, tak boleh. Tangan. Macam mana Ustaz? Kata saya punya staff. Kita buatlah ikut kemampuan dia. Jadi mayat tu terpaksa mandi, dimandikan dalam keadaan dia begini. Dan di kafan pun dalam keadaan tangan dia pun begini. Okey, tak ada masalah bagi kami. Tapi masalahnya bila jiran-jiran datang. Jiran datang, ada seorang makcik tu masuk, dia tengok, apa kombang bona kepala budak ni? Makcik tu bukan kepala dia, tu tangan dia. Astaga, komen ke nak tegur ke, diam. Ya, ingat tengok jenazah, nampak pelik-pelik, diam. Jangan kita tanya orang ke apa-apa. Tak adanya lah tukar-tukar mandi mayat tu saja nak buat. Okay, hari ni kita mandi mayat ni, kaki dia kita buat gini. Dia mesti ada sebab tu kaki dia gini kan. Dekat Terengganu, satu kes yang tim Ustaz buat, dia tunjuk kat Ustaz dalam WhatsApp gambar satu mayat tapi tinggi macam ni. Apa tu? Mayat Ustaz. Dia buka, rupanya mayat tu dalam keadaan duduk bersila. Macam bawa ni. Bersila mayat tu duduk. Kenapa tak dibiarkan mayat tu baring? Tak boleh Ustaz, dia dah keras macam tu. Kita buat macam cara dah. Bila kita baringkan dia pun dia bersila juga macam tu. Keras. Kan? Habis macam mana nak buat ni Ustaz? Saya kata ikutlah kemampuan dia. Kemudian dia pun uruskan mayat. Setelah tu, tanya follow up dengan dia kan. Macam mana tadi mayat tadi? Ustaz, kami mandikan mayat tu dalam keadaan bersila. Okey, tak ada masalah. Kita boleh buat. Kami kafankan mayat tu dalam keadaan bersila pun tak ada masalah. Kami boleh buat. Cabaran kami ialah ketika nak solat bersila depan kami. Allah. Bayangkan. Bermacam-macam mayat yang kita akan jumpa di luar. Apa pun jadi, selain daripada kita jaga mulut, sebab kita pun tak tahu hujung nasib kita macam mana. Tak tahu. Ada tu yakin besok kita mati, elok je sempurna sifat kita. Belum tentu lagi kan. Siapa tahu takdir kita Allah Ta'ala nak jadikan kita dalam keadaan na'udzubillah hancur ke apa ke. Jadi itu semua atas qadar Allah. Kita bila berhadapan dengan mayat, kita buat sajalah menyantuni mayat dengan baik. Walaupun mayat itu dalam keadaan busuk, reput, jijik, kita kena ingat bahawa dia adalah sama macam kita. Dia juga berhak untuk dihormati. Diam. Jangan cakap apa-apa ya. Baik. Kemudian ini dah selesai qiyam ni. Letakkan satu benda sederhana berat. Mana benda lah tu? Warna putih. Letakkan satu benda sederhana berat di atas perut jenazah. Biasa orang letak apa? Batu. Biasa orang letak gunting kan. Kat atas perut mayat. Tujuan dia apa? Untuk elakkan perut tu masuk angin, dia kembung. Maka kita tahan dengan satu benda yang sederhana berat. Kalau tak ada gunting pun tak apa. Guna batu boleh. Guna telefon ke, mikrofon ni ke. Boleh, yang sederhana berat. Jangan guna LCD projector, televisyen, jangan. Guna yang logik saja ya. Baik. Yang ke-8, guna wangi-wangian untuk menutup bau mayat. Kadang-kadang mayat ni berbau. Maka kita letakkan wangi-wangian. Orang dulu dia bakar apa? Bakar kemenyan, bakar bakhor kan, seorang yang panggil setanggi ke cedana ke. Zaman sekarang dah jarang kita nampak orang bakar-bakar kan. Biasanya dia gantung kat dinding dia. MB Pure 5 minit wangi kan. Tak apalah, tu kaedah untuk mewangikan ya. Baik, itulah perkara yang kita perlu buat pada mayat sejurus berlakunya kematian. Kita rehat pukul apa? 45 minit. Berapa minit lagi ni? Ada soalan? Tak ada apa, tak ada soalan. Tanya soalan lah kan. Masa ni lah tanya. Jangan time mandi mayat nanti tanya. Okey, tak ada. Kita masuk sikit sebelum kita berehat.
urusan dokumentasi. Dokumentasi ni penting ya. Bila seorang tu meninggal dunia, kita kena dapatkan surat daftar kematian. Namanya surat daftar kematian. Dulu namanya permit menguburkan mayat. Sekarang surat daftar kematian. Dua tempat je kita boleh dapat. Pertama, dekat balai polis. Kena buat dekat polis, polis akan keluarkan. Kedua, dekat hospital, bilik mayat ataupun bilik forensik tu. Kenapa? Kalau meninggal di dalam ward hospital, maka hospital lah yang akan keluarkan laporan tu. Tapi kalau meninggal di rumah, di sekolah, di pejabat, tengah jalan, on the way nak pergi hospital, dalam ambulans, ataupun meninggal di dalam ward kecemasan, emergency, maka itu di bawah polis. Walaupun department tu emergency. Kata emergency hospital lah yang kena keluarkan. Tidak. Emergency ialah bahagian rawatan kecemasan. Dia belum lagi merawat atau mengubat mayat tu, belum lagi. Maka dia tak tahu apa punca penyakit dia, sakit apa ni tak tahu. Maka polis yang akan jalankan siasatan. Macam mana nak buat? Baik, benda ni penting ya. Kita kena buat laporan. Call 999 kalau meninggal di rumah. Kalau mak kita ke ayah kita kalau kita meninggal, kita tak tahu nak jumpa siapa, telefon 999. Ingat ya. Call, bagi tahu ada kematian di rumah saya, tolong datang, bagi tahu alamat semua. Maka ambulans akan datang. Ya. Bila dia datang, dia akan cek guna mesin apa semua, cek nadi apa semua, dia confirm bahawa ni dah meninggal, maka dia akan keluarkan satu surat pengesahan kematian. Dia yang akan sahkan kematian. Bukan awak yang sahkan kematian. Bukan awak yang pergi kontak saudara mara, mak dah meninggal kan. Sabar. Semua dah datang berkumpul, tiba-tiba mak sedar. Macam mana? Siapa yang kata mak meninggal? Saya tadi. Padahal itu cuma pengsan sekejap je kan. Jadi kita kena sahkan kematian tu melalui pegawai-pegawai perubatan. Ya. Polis pun bila kita cakap, saya nak buat laporan mak saya dah meninggal dunia. Polis kata, siapa yang sahkan kematian? Saya sendiri. Awak sebagai pegawai medik ke? Tak, saya pelajar SMK Taman Sayang Kelantan 3. Mana boleh? Tapi saya PBSM kan. PBSM pun tak boleh kan. Ya, dia mesti pegawai medik yang bertauliah ya. Baik. Pihak perubatan dia akan keluarkan surat dan surat itu akan diberikan. Okey, dokumen yang perlu dibawa ialah surat pengesahan kematian tadi, pergi ke balai polis, bawa IC si mati, IC kita nak buat report polis dan sekiranya ada rekod-rekod perubatan. Contohnya mak awak, ayah awak dia selalu pergi check up ke hospital, buku hijau tu, kad hijau tu bawa. Polis akan siasat punca penyakit dia. Okey, dia akan call hospital. Baik. Kemudian bila dah polis berpuas hati dengan laporan yang kita berikan, maka dia akan keluarkan surat daftar kematian. Okey, yang tengah depan ni, ini adalah surat pengesahan kematian yang pihak ambulans keluarkan tu. Yang belakang ni ialah surat daftar kematian. Tengah-tengah yang belakang ni ialah yang bertulis. Dia tulis guna tangan. Biasanya borang yang bertulis tangan ni, dia akan bagi 3 kopi, 3 salinan. Warna putih untuk JPN, kita kena serahkan pada Jabatan Pendaftaran Negara untuk ditukarkan dengan sijil kematian. Nantilah lepas selesai. Yang berwarna kuning belakangnya itu untuk kita simpan rekod. Dan yang warna biru belakang lagi itu untuk bagi pada orang yang menjaga tanah kubur. Nak masuk kubur kita kena bagi surat tu. Ya. Dan yang sebelah kiri ni pula, ini adalah surat daftar kematian yang bercetak komputer, dia type. Maknanya dua-dua sama saja. Satu tulis tangan, satu komputer. Maka dah dapat surat ni, baru jenazah boleh diuruskan. Ya, baik, selesai bab ini. Nanti kita sambung rukun pengurusan jenazah. Kita berehat dahulu bersama KitKat. Okey, insyaAllah saya serahkan balik pada MC bertugas. Setinggi ini perlahan dan terima kasih ucapan kepada Ustaz Muhammad Rafi. Ada samanan dan ini juga